Bismillah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأنت إخوانكم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini setelah sama-sama kita melaksanakan solat secara berjamaah, solat tarawih, solat hajat, solat isyak, solat maghrib. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan sampai kepada hari ini. Pada hari ini kita melihat suasana dunia berada dalam suasana yang berbagai-bagai. Kalau di Palestin masih lagi suasana yang susah, di mana kita lihat sebahagian daripada Yahudi Zionis mengambil peluang untuk menyusahkan, menyiksa, menangkap sebahagian daripada kawan-kawan kita masih lagi dalam penjara di Israel. Mereka ditangkap. Ada pelajar-pelajar kita yang balik dari UIA, daripada Malaysia. Mereka ditahan, kurang-kurangnya dalam 30-40 hari ditahan dalam bangsa untuk nak menyiasat. Olok-oloknya begitulah. Jadi disaja susahkan, Zionis menyusahkan umat Islam. Dan kemudian di tempat-tempat lain, contohnya di Yaman masih lagi penuh dengan kesusahan. Anak-anak ada yang mati dan sebagainya, yang kurang makan, yang kurang barang-barang keperluan. Begitu juga di setengah-setengah tempat duduk dalam keadaan kesusahan. Jadi kita Alhamdulillah di negara kita, di Malaysia dan juga di negara-negara di Nusantara ini, majoritinya dalam keadaan yang baik, yang mudah. Hidupnya mudah, walaupun kita kata susah, tapi Alhamdulillah yang mudah. Jadi insyaAllah pada malam ini, marilah sama-sama kita meletakkan hati kita rendah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merendahkan pemikiran kita, hati kita, akal kita, hidup kita, untuk kita tunduk kepada Allah. Dan dengan perasaan, sebab sebenarnya apa yang Allah uji ialah apa yang ada dalam hati kita. Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Allah tidak melihat apa yang ada di luar kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Jadi Allah tidak melihat apa yang ada pada tubuh badan kamu, tapi Allah melihat apa yang ada pada hati. Sebab tu kita nak kena sentiasa melihat hati kita. Hati kita ni macam mana? Kita dah masuk 11 hari, InsyaAllah kita berpuasa dan bulan Ramadan. Adakah kita semakin dekat dengan Allah, semakin rasa seronok, semakin rasa gembira beribadah dan mendekati Allah, ataupun sama je, ataupun kita makin rasa letih dan puasa, mungkin kurang makan, kurang minum agaknya, dan kita rasa letih. Jadi kita tengok hati kita, bukan fizikal, hati. Hati ni letih macam mana? Hati ni letih. Hati ni letih bila dia tak boleh fokus, tu hati dia letih.
Kita sembahyang, dia tak boleh nak cuba fokus dan faham apa yang kita baca. Itu letih tu. Maknanya bukan ngantuk ni kita baca Qurannya tutup mata atau ngantuk. Tu ngantuk tu mata ngantuk kan. Mata ngantuk tahan lagi, tapi hati hidup. Hati letih apabila kita baca Quran, kita dah tak boleh nak faham dah. Hati kita tak boleh nak detect lah, tak boleh nak merasai. Itu letih tu. Hatinya letih. Dan hati yang letih ini juga, bila kita tak boleh nak berzikir dalam hati, zikir kat luar boleh, hati tak boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Luar main kuat lagi, tapi dalam hati rasa kan kosong, tak boleh nak berzikir sama. Itu hati letih. Hati yang letih. Jadi hati yang letih ni tanda apa? Tanda dia tidak ada makanan. Dia tak cukup makan. Luar makan, siang puasa, malam makan, maghrib makan dengan ayamnya, dengan dagingnya, dengan airnya, dengan kuihnya kan. Makan. Jadi perut bukan mungkin kurus, mungkin mencit. Jadi makan kita makan kan, tapi hati kita letih tak beribadah. Kalau hati kita rasa letih beribadah, maksud letih tadi, contohnya kita dah tak boleh nak fokus kan, hati kita tak boleh nak faham, hati rasa tak rasa nikmat ibadah ni rasa macam keras saja, tak rasa apa-apa, atau rasa berat aja. Itu maknanya hati kita letih. Macam mana hati letih? Macam badan. Kalau badan kita tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman, tubuh badan kita tidak diberikan mungkin exercise yang cukup agaknya, dari surah Riyadhah tadi, maka tubuh badan kita lemah aja, nak tidur je kan. Tubuh badan kita nak apa? Nak rehat aja tubuh badan kita tadi, nak tidur je kan. Kalau kita memang kerja keras tak apalah kan, nak rehat. Ni tak, nak tidur je. Tubuh badan tak cukup vitamin, tak cukup mineral, tak cukup zat. Jadi bila tubuh badan tak cukup zat, dia letih, dia sakit. Jadi hati pun boleh letih dan sakit. Jadi kita nak tengok kesihatan hati kita. Di mana kesihatan hati kita? Di pertengahan Ramadan, kita nak masuk 11 hari bulan Ramadan, 11 hari berpuasa. Setengah orang dah 12 hari, setengah orang baru 10 hari. Ikutlah mana masing-masing, tak apa. Yang penting kita yakin dengan anak bulan yang kita nampak tak nampak tu kan. Jadi kita ada orang nampak anak bulan cepat, dia puasa cepat. Ada orang tak nampak anak bulan, puasa lambat. Baik, kita pulang lah. Itu ikut keyakinan masing-masing. Tapi nak sebut kat sini, dah banyak hari kita puasa, hati kita macam mana? Macam mana keadaan jiwa kita? Macam mana kita nak tahu jiwa kita sihat? Jiwa kita sihat dalam bulan Ramadan ini, walaupun tubuh badan kita letih, tapi hati kita seronok bahagia bersama kebaikan. Hati kita seronok dengan kebaikan, seronok dengan amalan. Lagi banyak beramal, lagi seronok, lagi seronok, lagi seronok. Walaupun mata nak tidur dah, letih mata, maknanya tubuh badan letih, tapi hati kita seronok kan. Dan selalunya bila hati seronok, maka tubuh badan akan segar. Selalunya macam tu. Saya ingat Syekh Abdul Mutta'al Al-Jabari, Abdul Mutta'al Al-Jabari rahimahullah, dia tidur satu hari 3 jam aja. 3 jam dia tidur. Dan dia tidur bila dia ngantuk kan. Maknanya ada kalanya malam, ada kalanya siang. Kadang-kadang malam, sepanjang malam tak tidur. Jadi bila ngantuk baru dia tidur. Kalau tak ngantuk, dia akan membaca, dia akan baca Quran, dia akan menulis, dia akan buat lah. Kalau ada orang, dia akan bagi peringatan. Jadi kita lihat hidup dia bersama jiwa yang kuat. Jadi tubuh badan dia teruk, dia kena seksa 11 tahun duduk dalam penjara kurang lebih kan. Jantung dia bergerak tak betul. Satu ketika dia bercakap sampai peringkat keluar darah daripada hidung dia. Tetapi dia masih lagi boleh tidur 3 jam sehari. Kita berapa jam sehari kan? Kita kalau kurang daripada 3 jam, kanak-kanak tak apa, baby tak apa banyak kan. Baby tak pandai baca Quran lagi, tak pandai zikir, biar dia tidur banyak-banyak tak kan. Kita ni, jadi sebab tu kita tengok dah 11 hari kita berpuasa atau dalam Ramadan, kurang lebih.
Jadi kita lihat kita di mana hati kita. Kita check. Kalau hati kita rasa seronok beramal, seronok baca Quran sampai tak perasan, dah 5 juz dah baca, tak habis-habis kan. Kita seronok berzikir, hati kita seronok bangun malam, hati kita boleh beristighfar, menangis, bertaubat kepada Allah, hati kita rasa gembira bersama Quran. Jadi maknanya hati kita semakin sihat, semakin kuat, semakin mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hati kita baca Quran pun tak larat dah kan. Mula-mula kuat, 1 hari sampai 3 juz. Target 10 hari khatam, 30 hari 3 kali khatam. 1 hari yang buat, ada yang buat 10 juz 1 hari, 3 hari khatam, 3 hari khatam kan. Tapi masuk hari ke-5, ke-6, ke-7 dah tak larat dah. Nak bangun malam tak larat dah. Lama tak tengok TV dia kata, lama tak tengok movie. Dah rindu dengan game. Rindu dengan game. Adik main game tak? Tak main apa? Anak siapa ni? Ayah mana ayah? Oh, Jihad. Oh, anak nama apa? Habis. Ingat Mujahid. Mujahid bin Jihad. Alhamdulillah. Tak main game langsung tak main. Wah, bagus. Alhamdulillah. Susah nak buat anak tak main game Selalu bapak-bapak pun mainnya. Sementara tunggu sahur, sementara tunggu buka puasa, main game, tengok cerita Korea kan. Jadi kita tengok dah lama. Bila hati kita semakin segar, bila beribadah, semakin kuat istighfar, semakin kuat berzikir kan, semakin rasa seronok dengan kebaikan. Alhamdulillah, maknanya kita berada on the right track. Kalau kita pergi latihan peringkat kebangsaan main bola sepak ni main bola sepak peringkat kebangsaan ataupun peringkat mana kan, mula-mula latihan dia sikit lama-lama bakal berat. Siapa yang pernah main bola kan, berat sampai last sekali kan, paling berat mental pula dia torture. Kalau betul-betul dia torture pula mental. Kalau komando lagi lah kan, physical sampai maksima physical, sampai pensan. Kalau komando, kita ni nak jadi komando. Jadi kita tengok hari ni kita terlupa tengok hati kita, sedangkan Allah melihat hati kita. Jadi kalau kita tengok hati kita makin kuat dengan kebaikan, kita rasa seronok, Alhamdulillah, kita on the right track, di atas jalan yang lurus lah. Kalau tidak, kita check balik puasa kita, kita check balik kita punya tauhid, tauhid kita. Sebab tu tuan-tuan perkara yang pertama sekali kita nak rasa ialah kita nak rasa syukur ke Allah, sentiasa syukur ke Allah. Apa tanda syukur ke Allah? Datang tak minggu lepas? Datang kan dia minggu lepas. Apa tanda syukur ke Allah? Sayang Allah Akbar, untung Jihad anak ni. Apa nama Haris Alhamdulillah. Oh, mak siapa nama mak? Asmida. Sebut nama bapak je, mak kena sebut juga kan. Lagi balikkan mak masam kan. Bapak je sebut kan. Alhamdulillah. Jadi anaknya kalau tak main game ni, Alhamdulillah. Ni seorang lagi. Ni siapa pula ni? Anak siapa ni? Tak lagi semua budak-budak di luar je Baik, Alhamdulillah. Jadi kita tengok hati kita. Ini nombor 1 pada malam ni kita kena tengok pada sesuatu. Nombor 1 tuan-tuan puan, kita tengok hati kita sihat tak sihat. Nombor 1, kita bersyukur tak pada Allah. Kalau kita syukur kita meningkat, Alhamdulillah, maknanya kita semakin dekat dengan Allah. Itu kita kena tengok, check. Kalau kita rasa makin susah nak sebut nama Allah, makin susah nak berzikir, makin malas nak bangun malam, makin susah nak baca Quran, maklumlah macam orang biasa sembahyang tarawih, hari pertama penuh masjid, lama-lama kurang kan. Itu maknanya hati semakin kurang, semakin jauh daripada Allah. Kita pula makin lama semakin kuat. Makin 10 terakhir tu Nabi tak balik rumah, 10 terakhir duduk masjid. Kita kalau ni masjid kita duduk sini je masjid dia. Nak bayangkan kan, Nabi 10 terakhir tak balik rumah dia punya momentum hatinya tu kan, membuat-buat untuk nak bersama dengan Allah sampai duduk situ. Iktikaf, Nabi kata iktikaf. Kenapa? Kerana hati semakin kuat. Hati kita tengok balik hati-hati kita. Jadi kalau kita rasa tak rasa macam itu,
Maka something wrong lah. Ada sesuatu tak kena dengan puasa kita ke, kan? Kita punya solat kita ke, ataupun kita punya dosa kita. Dosa kita. Sebab tu 10 hari yang kedua ini ialah hari untuk kita minta ampun dosa kita. Allah akan ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Kadang-kadang Allah tak bagi kita hati yang hidup, hati yang kuat dan sihat sebab dosa kita. Kadang-kadang Allah bagi kita musibah, balak, bencana sebab dosa kita. Kadang-kadang Allah halang kita daripada khusyuk sembahyang, seronok dalam beribadah, ikhlas di dalam beramal kerana dosa kita. Sebab tu dalam bekalan zat ala tarkul Ramadan, perjalanan Ramadan ini, yang pertama Allah bagi rahmat. Apa rahmat ni? Allah bagi kita mudah sembahyang, mudah semua. Kita pun seronok. Hari 10 yang kedua, 10 hari yang kedua tu Allah bagi ampunkan dosa. Kenapa? Kerana untuk momentum tu kita perlu melihat dan sensitif dengan dosa kita. Sebab tu di 10 hari yang kedua ni tuan-tuan, kita kena lebih peka kepada dosa kita, lebih peka kepada kelemahan kita, lebih peka kepada keaiban kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kena lebih peka. Kerana kalau tidak, inilah yang akan menghalang kita 10 yang terakhir untuk bebas daripada neraka Allah. 10 yang terakhir itu mungkin kita tak boleh dapat pun malam Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab dosa kita rupanya menghalang kita. Dosa kita menghalang kita. Sebab itulah zikir-zikir seperti Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, antara azan subuh dengan sebelum iqamah subuh. Antara azan dengan sebelum iqamah, sebelum kita sembahyang subuh tu baca 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Kalau kita sembahyang di masjid, kadang-kadang cepat, tak sempat, ya. Tak apa, baca masa lain. Masa sebelum subuh masuk pun boleh, masa duha pun boleh baca lah. Kata ulama-ulama menggambar yang telah menghayati zikir ini, yang mereka mengatakan, contohnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, begitu juga ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, Abdul Qadir Jalani rahimahullah, menggambarkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, dan antaranya akan menghidupkan hati kita. Allah akan menghidupkan hati kita. Jadi mungkin kita kena minta itu banyak-banyak. Jadikan amalan, terutamanya sebelum subuh, sebelum solat subuh, solat subuh tu baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Kita baca dengan lidah dan baca dengan hati. Baca kurang-kurang 40 kali lah. Ada seorang sahabat kita dari Singapura mengamalkan 2 tahun lepas. Masa tu saya sebut zikir ni, dia kata, Ustaz tolong ulang balik apa zikir tadi. Dia pun kata, saya ni dia kena heart attack, stroke, serangan jantung. Allah izin dia tak bersihat sangat, badan dia macam lumpuh tak lumpuh lah, tapi tak jalan tak boleh. Jadi dia kata dia tak mampu nak buat lepas subuh sebab orang sembahyang cepat, dia pun tak kuat. Dia kata boleh tak buat masa duha. Dia amalkan daripada hari dia dapat datang zikir ni sampailah hari-hari yang 10 akhir. Dia telefon saya pada malam, pada hari yang ke-28 atau 29, dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz, Alhamdulillah saya nak beritahu satu berita gembira. Kenapa? Dia kata bila Lailatul Qadar, dia kata adalah pandangan sekian. Dia kata insya-Allah malam 27 tu malam Lailatul Qadar. Allah tunjuk kat saya. Allah tunjuk kat dia. Dia kata cahaya malam tu, ada cahaya luar biasa. Hujan turun, tapi hujan turun macam tenang. Dia kata tanda-tanda Lailatul Qadar dia nampak. Saya gembira malam tu saya boleh sembahyang, saya bertaubat, saya minta ke Allah kan supaya Allah bagi saya sesuatu yang sebutlah.
Dia kata malam tu saya jumpa lah tu. Kalau tak pernah saya terima kasih Ustaz. Kata Alhamdulillah. Apa dia amal? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Tiap-tiap hari Allah izin dia dapat jumpa malam Lailatul Qadar. Dia bukan jumpa malam sekadar jumpa, dia nampak malam Lailatul Qadar. Ada seorang kawan saya, seorang ustaz, belajar di Yaman, kemudian dia pergi belajar di Pakistan, dan kemudian lepas tu dia balik ke Malaysia. Dia cerita kat saya satu ketika dia diuji oleh Allah dengan fitnah. Dia terpaksa lari keluar daripada kawasan dia, tak boleh balik rumah. Adalah fitnah. Masa tu zaman-zaman Afghanistan. Akhirnya Allah izin dia duduk di satu madrasah pondok. Sebagai orang luar, dia duduk. Masa tu malam tu dia duduk di dalam surau pondok, dia kata. Duduk-duduk nak iktikaf. Dia dengan seorang anak murid, orang guru, begitulah. Malam tu tak ada orang datang sangat kat pondok nak buat qiyam. Dia seorang dengan anak murid pun tidur kat belakang. Dia kata tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba mula-mula dia tengah baring dekat surau macam. Tiba-tiba dia kata Allah buka atap surau tu, buka, nampak langit. Tiba-tiba Allah tunjuk dia nampak langit dia kata. Lepas tu dia sebut nampak cahaya turun. Orang sejauh mata memandang. Dinding-dinding surau tu macam tak ada, sejauh mata memandang. Dia kata, ini lain ni, dia kata. Dia pun bangun habis semayang. Habis semayang nak solat. Dia nak solat, tiba-tiba ramai datang, penuh solat. Penuh orang berpakaian putih lah, jubah. Oh, mana? Lepas semayang, Allah. Dia jadi imam. Masa tu dia nak semayang, orang tu duduk belakang dia. Sampai ke subuh. Orang lain tak bangun pun. Surau tu selalu ada orang juga. Tak ada orang malam tu. Kita subhanallah, menangis dia. Dia kata dia Allah uji dengan kesusahan. Ayah dia mati tak boleh balik, tak boleh jumpa dan sebagainya. Tapi Allah bagi dia jumpa malam Lailatul Qadar. Jadi orang-orang yang hatinya semakin lama semakin hidup dalam bulan Ramadan, semakin lama semakin hidup dalam bulan Ramadan, Allah buka. Sebab tu kita kena tengok. Sebab Allah tak tengok fizikal kita. Allah tak tengok kita punya fizikal. Makin moncik ke perut, makin tough ke kita, badan kita, Allah tak tengok. Dulu pakai baju selekeh-selekeh, bulan Ramadan pakai baju bagus-bagus, jubah semua pakai belaka kan. Allah tak tengok hak yang luar. Allah tak tengok. La yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok. Jadi Allah hanya melihat yang dalam. Sebab tu kita kena cek. Ni dah hari ke-11 ni. Kita kena cek di mana hati kita di sisi Allah. Agaknya lah kalau kita nak duduk menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak menghadap orang soleh-soleh, nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menghadap Allah, kita bayangkan menghadap Allah lah, kita tak. Kita duduk depan ni pernah bertawajuh ke Allah dah. Agaknya Allah nilai hati kita macam mana sekarang. Adakah ikhlas kita tertingkat? Ikhlas tertingkat. Nombor satu kita tengok. Yang pertama, adakah kita ni semakin bersyukur kepada Allah. Syukur maknanya apa tadi syukur tadi? Apa maksud syukur tadi? Kemuncak syukur, kita sayang. Semakin sayang ke Allah. Hati kita macam sayang ke Allah. Gitu kan. Syukur. Syukur ni kita melihat nikmat Allah bagi. Nikmat kita semakin bersyukur. Kemudian lepas tu kita bertambah rindu ke Allah. Rindu tak ke Allah Subhanahu wa taala? Orang yang rindu ke Allah ni tunggu malam tunggu. Dia ternanti-nanti pukul 3 pagi. Bukan pukul 3 pagi alam bunyi dia tak sedar. Banyak kali alam bunyi tak sedar. Pukul 4 tak sedar, pukul 5 dah tahun lepas, sahur terlepas. Tu orang yang tak rindu Allah. Orang yang rindu Allah ni, kita tengok sahabat-sahabat Nabi dulu, malam-malam tak boleh tenang tidur. Balik pusing kanan, pusing kiri, dia baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ikhlas zikir apa nak baca kan. Baca. Tak tidur. Rupanya nak tunggu pukul 3, nak tunggu pukul 2. Nak bangun ni, nak bangun. Tak sabar, rindu. Macam kalau kita dah lama tak jumpa dengan keluarga kita, nak balik kampung, rindu. Malam tu tak tidur. Contoh.
Jadi adakah rindu kita pada Allah semakin meningkat ataupun tidak? Ini kita tengok ni hati kita ni. Hati kita. Kemudian adakah kita takut Allah SWT murka dengan kita, dosa kita? Ini yang ketiga, kita tengok dosa kita. Jadi mulai daripada hari ini sampailah hari yang ke-20, kita cek dosa kita satu-satu. Satu-satu dosa kita cek. Yang paling senang mula-mula kita tengok dosa fizikal dulu. Itu paling senang. Dosa fizikal tengok mata kita. Kita daripada malam ni sampai besok tengok mata kita ada tak buat maksiat. Besok siang ada tak buat maksiat. Kita kira. Kalau buat maksiat, kira. Tengok cerita Korea. Tengok cerita Bollywood ni. Ataupun pergi pejabat dekat pergi apa namanya, bukan pejabat, apa namanya, pasar Ramadan kan. Amoy pakai baju adik dia kan, kecil je kan. Ataupun apalah, tak kira. Mata, dosa mata. Dosa mata. Melihat sesuatu dengan nafsu contohnya. Kira, jangan tak kira. Kita pergi pasar Ramadan, contohlah tadi pergi Ramadan, pasar Ramadan, nampak orang aurat. Kalau nampak aurat perempuan, contohnya yang laki-laki, kan, kita tengok ke ataupun kita tundukkan pandangan, kita istighfar, tengok. Kalau ada balik tu tulis terus. Tadi aku tengok 10 orang, tulis 10 orang. Ataupun bercakap, kita kira banyak mana perkataan kita keluar hari itu yang haram, yang mengumpat dalamnya, fitnah dalamnya, kira. Jadi 10 hari yang kedua ni, bulan Ramadan ni, kita nak kena tengok di mana dosa kita. Di mana dosa kita. Sensitif. Barulah hati kita akan meningkat. Mudah-mudahan 10 yang terakhir kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan. Macam itu. Kalau tak, kita ingat sama je. Tak ada peningkatan, biasa je. Okeylah, aku dah puasa, aku dah semayang, aku dah baca Quran, okey. Tapi rupanya dosa kita tak minta ampun ke Allah. Kita tak bertaubat. Sedangkan dosa itulah yang menghalang kita daripada kebaikan. Kita tengok ni 10 hari. Jadi anak-anak sekalian tengok apa dosa. Apa dosa anak-anak? Contohnya apa dosa anak-anak? Dosa anak-anak apa tadi? Derhaka. Bagus nak jihad ni. Nombor 1, dosa dengan mak ayah, derhaka. Contoh kan tu? Dosa anak-anak. Tipu mak, tipu ayah kan? Mak ayah kata kemas apa semua kan, kita buat-buat aja, tak buat kemas tapi tak kemas pun kan, contohlah. Dia kata adik dah kaya kembar, dah kemas adik dah kembur balik kan. Baik, dosa isteri apa dosa isteri? Dosa suami dulu lah. Apa dosa suami? Dosa suami mana dosa suami pada isteri apa dia? Selalunya apa? Tak ada dosa semua. Tak ingat dosa kat isteri kan? Marah isteri. Marah isteri. Marah dosa lah. Tak bagi nafkah, subhanallah. Semua betul lah. Apa lagi? Ada tak lagi? Kita ingatkan diri kita sendiri. Suami apa dosa pada isteri? Marah boleh, tapi marah tidak bertempat. Mana marah tidak cara. Nafkah mungkin kena bagilah kan? Lain apa lagi? Dosa kita isteri apa lagi? Sakitkan hati dia, dosa tak dia? Okey, dosa isteri pada suami apa? Yang selalu buat. Ada tak? Ada tak? Okay, ini semua ahli jannah, tak ada dosa lah. Tak ada dosa. Minta maaf Ustaz, kami tak ingat dosa apa. Tak ada dosa. Dosa suami kalau anak durhaka kan, dosa isteri pun sama juga. Kan? Kita sakitkan hati suami pun dosa juga, besar dosa. Tidak memenuhi apa yang dikehendaki, itu dengan dosa juga. Jadi tengok, kita pun tahulah kan, apa dosa kita dengan suami, apa dosa kita dengan isteri, apa dosa dengan anak-anak, apa dosa dengan keluarga kita, apa dosa dengan jiran. Tengok balik. Jadi dalam 10 hari ni, kalau kita tak jumpa dosa kita untuk kita bertaubat pada Allah, seolah-olah kita tak boleh bertaubat di luar bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni Allah buka ni, Allah buka rahmat dia, Allah buka. Tiba-tiba kita tak berjumpa dosa kita. Jadi tuan-tuan puan, kalau kita boleh dapat jumpa dosa kita bulan Ramadan ni, kita cuba bertaubat, insya-Allah tuan-tuan puan
akan jumpa Lailatul Qadar, insya-Allah. Akan bertemu malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Kita akan perasan malam Lailatul Qadar kalau kita boleh bersihkan diri kita. Maknanya kita bertaubat. Bila kita tahu dosa, ya taubat. Tahu menyesal, taubat itu menyesal kan? Menyesal, kemudian kita tak nak buat lagi dah, kita tinggalkan, kemudian kita berusaha supaya gantikan dengan sesuatu yang baik. Jadi dosa kita. Tengok jadi tuan-tuan, insya-Allah macam doa daripada imam tadi, kita nak minta supaya kita direzekikan dengan malam Lailatul Qadar, ialah dengan kita tengok dosa kita kurangkan. Kenapa penting sebenarnya tuan-tuan? Kenapa penting? Kerana saya nak sebut kat sini pada malam ni, dalam masa yang ringkas ni, ialah bagaimana keadaan sekarang ini cukup kritikal. Cukup kritikal. Pada 29.30 tak silap 29.30 yang lepas, berlaku satu pertemuan, satu perhimpunan. Saya tak ada nota saya kat sini. Satu pertemuan dipanggil World Government Summit. World Government Summit yang berlaku di UAE pada 29-30 Mac yang lepas. Baru je beberapa hari. Kita hari ni baru 13 hari bulan baru 13 hari bulan. Jadi lebih kurang seminggu lebih lah, kita kata 29 hingga 30 Mac yang lepas kan berlaku satu perhimpunan World Government Summit di UAE, yang merupakan salah satu daripada pertemuan-pertemuan penting di dunia ni yang kita nak kena tengok juga. Dia bermula daripada Summit 2013 dan 2013, 2020 sampailah 2022 tahun ni. Jadi ini adalah pertemuan One World Government yang akan keluar tak lama lagi. Kita tengok apa yang antaranya tak nak pergi detail sangat. 2016 dia cerita pasal perang. 2013, setahun sebelum 100 tahun 2014, mereka bertemu dan mereka menceritakan tentang keperluan kepada kerajaan yang baru di dunia ni. Kemudian 2017 lompat-lompat tentang kebahagiaan dunia, world happiness and sustainable of life, world happiness, dunia yang hidup dengan baik, dan kemudian dunia yang hidup dengan keadaan yang kalau bahasa kita sustainable ni apa? Kelestarian, itu bahasa baku bahasa kita. Sustainable, sentiasa dalam keadaan elok lah, itu kan Kemudian kita tengok tahun 2020 World Government Summit One World Religion. Dia peringkat-peringkat sampailah kepada tahun 2022 yang baru lepas seminggu lebih, tak sampai seminggu lebih lah. Shaping Future Government, membentuk kerajaan ataupun government masa depan. Jadi di dalam summit itu mereka telah menyatakan bahawa dunia telah berubah dan kita kena ubah jalan kepada dunia ini untuk masa depan. Dan dikata untuk mengubah itu kita memerlukan kepimpinan yang kuat dan proaktif. Maknanya dia cerita pasal kepimpinan. Jadi tuan-tuan dan puan, tahun 2022 ni digambarkan oleh mereka bahawa mereka nak kepimpinan baru dunia. Siapa agaknya kepimpinan tu? Dan kemudian disebut tentang ekonomi yang sedang dalam berubah, dalam perubahan. Dan kita sudah tiba masanya semua kerajaan, semua negara
semua manusia bersama dengan hati bersatu dan bersama-sama berhadapan dengan istilah the final frontier. The final frontier ni bahasa kita apa? Ada cikgu English ni? Tak ada. Cikgu English. Cikgu English jangan cikgu. Sekarang ni tak nak bacakan dia punya poin-poin tau. Dia panjang 2 hari kan. Banyak jam. Satu, dua, tiga. Tak cuba apa yang dia nak ni. Yang pertama dia kata semua negara, semua kerajaan, semua manusia perlu kepada satu perubahan. Apa dia? Kepimpinan yang kuat dan proaktif global. Kemudian dia kata kita kena bersatu untuk dan to make us ready. Kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan final frontier. Final frontier ni apa agaknya frontier ni? Ni kan front line ke? Final frontier ni maknanya kita kena berhadapan dengan satu halangan, satu keadaan yang nak kata terakhir tak terakhir juga, yang ultimate lah, yang terakhir lah. Jadi maknanya mereka nampak bahawa akan berlaku perubahan besar ni kat dunia, dekat sistem kita ni. Final, disebut final frontier. Maknanya lepas tu tak ada dah. Maknanya kalau mereka rancang final frontier ni apa, Dajjal nak keluar lah. Dajjal nak keluar kan. Dan kemudian putting people at the heart of robotic. Manusia nak jadi robot. Lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitu. Manusia untuk mengikuti teknologi robot. Begitulah robotik. Jadi sebenarnya tuan-tuan baca ringkas, sebenarnya dia panjang ni. Malam ni kita bukannya panjang sangat, tak boleh panjang sangat. Sebenarnya mereka sedang shaping, sedang membentuk satu suasana government disebut government kerajaan. Bukan kerajaan Malaysia je tak, kerajaan dunia ni seluruh. Iaitu untuk menerima satu kepimpinan yang kuat dan proaktif, kepimpinan yang akan menyatukan semua manusia, semua negara, semua government, dan punya untuk berhadapan dengan final frontier. Kalau kita faham bahasa kita, Al-Malhama Al-Kubra. Al-Malhama Al-Kubra, peperangan yang besar. Jadi mereka sedang mempersiapkan satu keadaan di mana mereka akan berhadapan dengan Al-Malhama Al-Kubra, yang mana digambarkan di sini bagaimana mereka akan membentuk satu kerajaan bersifat international, global. Jadi apa yang kita sebut dulu orang panggil konspirasi, orang sebut pakatan jahat, dah ada dah sini. Malahan di dalam summit tersebut, beberapa pemimpin yang besar telah menyatakan we must ready. Dia kata kita mesti bersedia untuk berhadapan atau menghadapi dengan the new world order, dunia order yang baru. Banyak kali disebut dalam ucapan. Tuan-tuan boleh tengok the government World Government Summit 2022 baru habis 29-30 hari tu. Tengok apa dia punya panjang lah, ada sampai berapa jam, banyak 9 jam, satu hari 7 jam, 9 jam perbincangan itu kan. Tapi kalau kita ambil dia poin-poin tu, kita akan dapat sebenarnya mereka sedang menyatakan bahawa inilah masanya untuk mereka menguasai seluruh dunia. Dan apakah yang dia buat? Tuan-tuan, saya tengok sini. Kita imbas sikit Kita imbas sikit hadis Nabi. Nabi kata apa? Dalam hadis Ahmad, panjang hadis ni. Nabi kata fasa-fasa kepimpinan ummah ada 5. Fasa kenabian dah habis dah. Fasa khulafa ar-rasyidin dah habis. Fasa raja menggigit dah habis. Fasa mulkan jabariyah ni sekarang. Dan fasa kebangkitan. Tuan-tuan berbahagia Allah nak sebut sini. Nabi gambarkan dalam hadis-hadis yang lain lebih kurang begitu. Dia kata Islam simpulan-simpulannya, ikatan-ikatannya terurai satu demi satu. Maka yang paling awal terurai adalah al-hukmu, pemerintahan. Dan kemudian yang terakhir adalah solat. Baik, di sinilah kita tengok kita ada 5 perkara yang Islam jaga. Islam jaga 5 perkara. Nak tunjukkan yang rancang ni bukan
bukan manusia. Yang rancang ni iblis. Yang rancang ni iblis. Yang rancang ni ada Dajjal belakangnya. Islam memelihara 5 perkara. Ni maqasid syariah. Yang pertama, Islam jaga apa? Ad-din, agama. Yang kedua, Islam jaga nyawa. Yang ketiga, Islam jaga akal, berfikir. Yang keempat, Islam jaga keluarga, keturunan, kemasyarakatan, keturunan manusia. Yang kelima, Islam jaga harta. Ini maqasid syariah. Maksudnya kalau Islam tertegak, Islam jaga 5 perkara. Ini adalah ijma' ulama' lah, mengatakan ni maqasid syariah. Ini objektif, tapi kita fungsi-fungsi syariah. Baik, yang pertama dia kata apa? Yang pertama adalah agama. Jadi kita tengok macam mana syaitan punya perancangan. Cara umum. Syaitan perancangan, yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga akal, empat keturunan dan harta tadi. Mereka proses kita supaya kita ikut mereka, dibuat daripada bawah. Sebab yang atas kita akan jaga, din kita akan jaga. Dia bawa yang bawah dulu. Yang bawah apa? Harta. Ya, sebab itulah benda yang dibuat dulu, yang iblis kacau kita dulu, ialah harta umat. Apa harta umat? Harta umat dikacau ialah dia sudut kepimpinan. Apa Allah firman dalam Quran? Bila nak jadi kat manusia, Allah kata apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku mahu menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah tu harta kita, kepimpinan. Dan sebab itulah perkara yang pertama jatuh ialah kepimpinan, pemerintahan. Dia kacau sistem. Ini nombor satu. Sebab tu dia dijatuhkan Osmaniyah. Macam mana cara jatuhkan Osmaniyah? Macam mana cara jatuhkan Melaka? Macam mana cara jatuhkan umat Islam? Dia tak boleh kacau umat Islam. Kalau umat Islam kuat dan bersatu, maka dia pun membentuk orang-orang yang munafikin, orang-orang yang boleh menyelinap ke dalam orang Islam ni. Sebab tu kalau di Madinah dulu, Nabi berhadapan dengan golongan munafikin. Yang susah nak berdepan ni, munafikin. Jadi sebab itulah jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah bermula dengan penyerapan Freemason dan sebagainya ke dalam kerajaan. Penyerapan. Mereka mula melakukan macam-macam perancangan. Dan siapakah yang menjatuhkannya? Antaranya yang menyebabkan Yahudi boleh masuk ke Empire Osmaniyah ialah golongan muda. Golongan muda yang telah diserapi oleh Zionis ataupun Yahudi. Jadi mereka yang golongan muda ni yang masuk. Golongan muda ni dia mudah dia panggil apa? Semangat. Jadi dia mudah ikut. Jadi kita lihat sini, yang pertama sekali, ancaman ialah harta. Dia bantai kita punya khalifah, habis jatuh, pecah semua sekali Osmaniyah. Bila dia habis yang itu, maka dia pergi yang kedua daripada bawah, iaitu keturunan. Maka di situlah mereka telah merosakkan budaya dan sosial orang Islam. Budaya dan sosial orang Islam macam-macam dibuat. Contohnya diubah budaya-budaya bertakwa menjadi budaya-budaya fasik, budaya-budaya yang sangkut paut dengan dosa, fujur, budaya hidup. Kalau dulu boleh gini, tak boleh. Antaranya ialah disebut hiburan-hiburan, benda yang melalaikan budaya, merosakkan keturunan dan sebagainya. Itu nombor 2. Cara ringkas. Kemudian lepas tu akal. Maka akal ni dia makin lama makin serius tau. Makin lama makin serius. Budaya dia boleh ni lagi. Akal ni apa? Sistem pendidikan, tarbiyah, pendidikan. Dulu orang Islam dengan Quran ni dekat sangat. Kalau di Gaza hari ni, satu keluarga anak-anak tak hafal Quran, seorang pun tak hafal Quran, maka menjadi yang mengaibkan bagi keluarga tersebut di Gaza. Kita hari ni anak-anak tak boleh baca Quran, biasa. Kalau di zaman sahabat lagi, kita tengok lagi jauh, zaman sahabat dulu, tiap-tiap malam dalam sirah menggambarkan akan bunyi seperti bunyi lebah satu Madinah, seperti bunyi lebah berdengung
Rupa-rupanya bukan lebah, tetapi sahabatnya, ada bunyi keluarganya, anak-anak semua baca Quran dalam rumah. Baca Quran sampai bunyi seperti bunyi berdengung, bunyi yang memberikan ketenangan. Sekarang maghrib-maghrib dah buka cerita, apa dia panggil, bukan sinetron, apa dia panggil, drama apa entah, ada drama-drama kan. Lepas tu buat buka ni, berdengung juga, berdengung dengan drama, dengan lawak, dengan mahaja lawak dan sebagainya. Baik. Jadi akal nombor satu, pendidikan. Apabila mereka dah kuasai pendidikan, hari ini kita ada PhD tapi kita tak kenal Allah. Ada PhD tapi tak kenal Allah. Ada master, menderhaka pada Allah. Menderhaka pada Allah. Kita tak kenal akhirat, tak kenal. Jadi kita pendidikan jauh. Jadi ini sebenarnya maqasid syariah ni, benda yang dijaga oleh syarak, tapi mereka serang satu-satu. Maka sistem pendidikan kita, sekolah bukan lagi jadi sekolah menjadi kuil dan tempat-tempat penyembahan makhluk. Apa cita-cita kamu? Cita-cita nak dapat dunia, jadi lawyer, jadi doktor, jadi polis. Kalau dia anak polis, jadi polis. Kalau dia anak askar, jadi askar. Tak ada lagi anak-anak kita bercakap nak jadi apa. Nombor satu, nak jadi hamba Allah, nak jadi seorang yang berjuang. Tak ada lah. Sedangkan pada zaman Nabi dulu SAW, Usamah yang umurnya 18 tahun, Panglima Angkatan Tentera. Usamah 18 tahun, Panglima Angkatan Tentera. Zaman Nabi dulu, umur 18 tahun dah jadi Panglima. Kalau kita ni PAT lah, Panglima Angkatan Tentera, kan? General lah. Umur 18 tahun. Kita 18 tahun buat apa? Kecuali dia nak jihad lah. Kecuali dia nak jihad lah, kan? 18 tahun buat apa anak kita? Rumpit, kan? Macam pendidikan, sistem pendidikan tidak melahirkan orang yang bertakwa. Dia ancaman, dia mengancam kita. Sehingga hari ini, oleh kerana takut kepada kematian, sehingga ubat menjadi Tuhan, suntikan menjadi Tuhan. Kena ambil makcik, kalau tak ambil makcik mati nanti. Ubat pula yang menjadi pemegang nyawa. Makcik tak ambil mati nanti makcik. Ini sensitif sangat. Kemudian selepas tu, akal juga dia sudah undang-undang. Dia akan buat undang-undang. Tak lama lagi dia akan buat. Kita akan tengok undang-undang. Kita terima apa sahaja undang-undang, walaupun berlawanan dengan syarak. Boleh terima. Hati kita redha. Kenapa? Pendidikan. Ini semua maqasid syariah. Jaga akal ni, tak ada orang jaga. Jadi akal kita jadi akal sekular, akal liberal, kan? Akal-akal yang atheist, tak percaya Tuhan. Ini akal lahir dari pendidikan ni. Mereka dah serang, dah attack lah. Sampai sekarang kita rasa tak apa, tak semayang. Tapi kalau tak dapat A dalam satu pelajaran, kena rotan. Peksa tak dapat A, kena rotan. Tak semayang, tak apa lagi. Jadi ini pendidikan. Ini akal. Ni bukan nak kata orang tua, orang budak-budak ni, orang tua-tua pun sama, kan? Baik. Kemudian barulah ke nyawa. Nyawa. Kita tengok maqasid syariah sebenarnya. Yang pertama, din, agama, nyawa, akal, keturunan, harta. Hak 1, 2, 3 yang bawah ni saya sebut tadi. Ini cara ringkas lah. Saya nak pergi yang yang kedua dan pertama. Yang kedua ialah nyawa. Tengok nyawa. Sekarang ni mereka mengancam nyawa kita, sehingga dengan sebab takut mati ni, kita sanggup buat apa saja. Sanggup buat apa saja. Jadi sebab tu mereka pegang dunia ni. Bila dia faham maqasid syariah, dia faham maqasid syariah, dia attack satu. Sekarang peringkat nyawa. Apa nyawanya? Nombor 1, kesihatan. Perang dunia ketiga, nombor 1, bukan peluru berpandu yang datang, bukan nuklear bom datang, bukan. Yang datang ialah bioweapon, chemical weapon, nyawa. Tuan-tuan rahmat Allah, tengok bulan Mei ni, orang main meninggal dunia.
yang dah ambil penggalak-penggalak ni. Ni kes sensitif sikit lah, no? Tak lagi kena blok lah pula ni. Ni kan. Tengoklah nanti. Tapi semua sebab apa? Sakit jantung, sakit hati dan sebagainya. Baik, yang pertama tengok kalau kita bulatkan nyawa, bagian nyawa nombor satu kesihatan. Tahu tak kita Global Pandemic Treaty, pernah dengar? Global Pandemic Treaty ni perjanjian pandemik antarabangsa yang memberikan kuasa kepada Menteri Kesihatan dua benda dia dapat. Yang pertama bahagian pandemik kesihatan lah, virus kan sebagainya. Lepas ni ramai orang kena sakit TB pula kat Malaysia ni. Ini bukan ramalan, tengoklah nanti kalau ada. Yang kedua ialah bencana alam. Ketika pandemik, Menteri Kesihatan akan kontrol, bencana alam pun anybody akan kontrol kesihatan, dan juga daripada antarabangsa boleh masuk ke dalam Malaysia contohnya bila ada masalah bencana alam. Ini Global Pandemic Treaty. Ini bukan lagi local, dia boleh jadi international punya affair. Dia akan buat peraturan ni. Tiba-tiba dia datang kat Jenderami ni, dia tengok, wah damai, sejuk ini. Dia kata ni tak sepatutnya sejuk, sepatutnya panas ni. Dia kata sebab ini tropika. Jadi dia kata kita kena tak bagi orang duduk ramai-ramai sangat, duduk kat bandar contoh kan. Baik, jadi yang pertama berkenaan ekonomi, kesihatan, kemudian berkenaan dengan ekonomi. Lepas ni ekonomi saya sebut tuan-tuan ini kena prihatin sebab kita akan hadapi tuan-tuan sekalian, kita akan hadapi Central Bank Digital Currency. Central Bank Digital Currency. Orang bank negara pun mungkin tak tahu. Kenapa? Kerana mereka akan menjadi, sekarang ni hampir banyak negara dah ambil lah. Maknanya bank negara masing-masing akan mempunyai digital currency masing-masing. Apabila mereka tengok hari ni duit ringgit jatuh contohnya, kemudian Bitcoin, gold tak boleh kawal, maka mereka nak kontrol, mereka akan buat digital currency. Malaysia mungkin dalam masa setahun atau setahun setengah atau 2 tahun agaknya, Allah alam. Jadi bila Central Bank digital currency ni activate, maka semua manusia dalam Malaysia ni, tak kira lah budak atau orang tua, mesti ada account masing-masing. Kalau dulu kan kita boleh belanja ikut yang kita nak, sekarang ni perbelanjaan dah jadi kan, perbelanjaan yang akan dilihat oleh pihak negara. Kita semua accounted maknanya dikira, accounted for. Ni cara ringkas lah. Nak bincang panjang tak ada masa. Baik, apa lepas daripada digital currency ni, apa jadi pada rakyat semua? Dia akan mesti ada digital ID. Untuk nak laksanakan digital currency, mesti ada digital ID. Sama ada dalam bentuk kad ATM, debit card, credit card, ataupun digital ID dalam bentuk chip. Nak tak nak, semua akan di-inject dengan chip masuk kat sini. Maknanya bila digital currency, Central Bank digital currency deactivate, tak lama lepas tu digital ID diwajibkan semua. Kalau tak, you cannot do any transaction. Tak boleh buat apa-apa transaction. Contohnya nak jual, nak beli, nak trading, kita nak beli minyak, kena ada digital ID. Jadi itu dah mula kita akan dilihat sebagai bila digital ID dah ada, Central Bank punya tadi tu, maka kita dah tak boleh nak lari. Detail ni mungkin saya akan cerita kemudian lah, bukan malam ni lah, sebab malam ni sekadar ringan-ringan saja kan. Saya nak sebut kat sini tuan-tuan dan puan, ini dah menuju ke arah kan, untuk kita dikawal seluruh hidup kita. Keseluruhan hidup kita akan dikawal. Saya sebut dalam perjumpaan yang lepas, saya sebut tentang NESARA, National Economic Security and Recovery Act, Akta Keselamatan dan Pemulihan Ekonomi
kebangsaan, ataupun Akta Keselamatan dan Pemulihan Ekonomi Dunia, Global Economic Security and Recovery Act, GSARA. Jadi apabila perkara ini dibuat besok, tak lama lagi, maka kita akan melihatlah, maknanya kita dah semakin dia bukan tekan kita, dia tak tekan kita, dia akan bagi kita bantuan sampai kita menjadi orang yang dependent, bergantung kepada digital currency. Digital currency. Dan kemudian selepas daripada itu akan timbul pula bencana alam. Jadi bencana akan menyebabkan ekonomi menjadi susah. Kita akan dipaksa ambil digital currency. Bila kita ambil digital currency, maka kita lah akan berlakulah apa digambarkan sebagai masalah keselamatan nyawa. Siapa-siapa yang tak ikut, dia akan diancam. Dan akhir sekali ialah maqasid syariah, agama. Maka agama, in one world religion akan keluar sebagai kita kata memegang bukan saja fizikal kita, makan, minum, business, trading tadi, hati kita juga dia nak pegang. Jadi complete. Bila one world religion keluar, complete totalitarian. Sampai bila mereka nak buat ni, tuan-tuan? Mereka sasarkan pada tahun 2025 untuk control the whole digital currency. Kemudian selepas tu 2027 mereka nak control the whole system. Dan 2030 mereka control semua sekali. Tak ada orang boleh lawan dah. 2030 tak ada dah penentang-penentang, semua tak ada dah. So apa nak buat? Boleh tak nak lawan? Boleh nak buat apa-apa? Kan, tuan-tuan, kalau tengok dari sudut logical thinking, kan, kita tak boleh lawan, kena ikut. Saya bagi satu contoh. Boleh tak sekarang, contohnya, kita tak nak guna duit ringgit Malaysia? Boleh tak? Boleh tak? Kita tak nak guna langsung duit ringgit Malaysia. Kita kata, saya tak nak guna duit ringgit Malaysia, kan? Nak beli minyak pun tak boleh, nak beli gula-gula pun tak boleh. Kena guna. Begitulah dia akan buat in such a way, the whole people akan guna digital currency. Habis nak macam mana ni? Bagus tak digital currency ni? Ada bagusnya. Senang, tak payah buat duit, tak payah buat gold, kan? Tapi yang tak bagusnya apa? Kan? Dikontrol total. Maknanya kalau orang yang pegang tu jahat, habislah kita. Kalau orang yang pegang tu baik, mungkin okey lah kita. Itu satu. Kontrol. Tak ada privacy lah. Yang kedua, kan, mereka boleh, kan, boleh nak menganiaya siapa-siapa kalau dia nak aniaya. Macam mana yang berlaku di China, negara China. Orang ni digelar sebagai pengganas, orang ni digelar sebagai penjenayah, dan dia boleh dikosongkan akaun dia. Habis tak ada. Habis. Dan dia boleh kontrol dari sudut penggunaan pemakaian digital tadi dan sebagainya lah. Ini kontrol lah. Kemudian kita lihat antara perkara yang hebat lagi ialah apabila dia akan menjadikan ID kita. Boleh tak kita tak nak guna ID, digital ID? Boleh tak? Boleh tak kita tak nak guna lesen? Chip tak nak, tak boleh. Terpaksa guna juga. Jadi macam mana nak buat? Apa solusi dia? Malam ni saya nak beritahu sedikit daripada perkara yang kita kena buat. Yang pertama, tuan-tuan, kita kena hidup bersama dengan Quran tarbiyah. Boleh tidak, kita kena proses diri kita untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman pada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Sebab raja nak keluar dah. World Government Summit yang dibuat pada 29 Mac baru ni menunjukkan raja dia nak keluar dah dalam masa terdekat. InsyaAllah kalau ada kesempatan akan datang, saya akan cuba hurai satu-satu. Tak sempat, panjang sangat. Tapi nak sebut sini, pendeknya, daripada apa yang disebut tadi, raja dia dah datang dah cepat dah dekat sangat, terlalu dekat. Tak tahu dah, nampak-nampaknya macam 2-3 tahun lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama, maknanya yang pertama ni, kita kena kuatkan akidah kita, ibadah kita. Yang kedua, kena kuatkan ukhuwah kita. Yang kedua, semua daripada kita wajib berkasih sayang. Berkasih sayang ni wajib, berukhuwah ni wajib.
Siapa yang mengkhianati saudaranya dalam ukhuwah, maka Allah akan balas dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan terputus daripada rahmat Allah. Allah SWT tidak akan bagi hidayah pada dia sekiranya dia mengkhianati ukhuwah lillah fillah. Nombor satu, kita mengkhianati ukhuwah lillah fillah, Allah akan cantas kita macam mana dulu orang munafikin kena cantas. Mereka tidak mendapat hidayah Allah, mereka dihalau, mereka tak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia boleh hidup bahagia dari sudut kewangan agaknya, tapi dari sudut hikmah, dari sudut iman Islam habis. Sebab tu tuan-tuan dan puan, jaga ukhuwah. Sebab tu pada hari ini kita jangan cari jalan untuk berbeza pandangan. Kalau ada orang berbeza pandangan, kita raikan perbezaan pandangan. Tak ada masalah kita nak bergaduh-gaduh, kerana wajib berukhuwah. Ukhuwah ni bukan sunat, wajib. Terutamanya ketika dalam peperangan. Dan kita sebenarnya sedang diserang, maka ukhuwah jadi wajib. Siapa yang paling sayang pada sahabat dia, yang paling sayang pada saudaranya, maka mereka lah orang yang paling dekat dengan Allah. Sayang kerana Allah, sayang kerana takwa, sayang kerana nak dapatkan redha Allah tadi, maka dia akan dekat dengan Allah. Pertolongan Allah datang bersama ukhuwah. Sebab tu saya menyeru kepada diri saya dan kepada diri semua sekalian, tuan-tuan perempuan yang dengar di luar sana, terutamanya mereka yang mempunyai hubungan dengan madrasah-madrasah, yang punya hubungan dengan pertubuhan Islam, yang punya perhubungan dengan tuan-tuan guru kita di pondok-pondok ataupun di sekolah-sekolah agama. Maka mulai daripada hari ini wajib kita membina ikatan jaringan ukhuwah dan kasih sayang dengan semua pertubuhan Islam, dengan semua madrasah Islam, semua tahfiz, semua ulama-ulama, terutamanya ulama-ulama yang mementingkan pembersihan jiwa, ulama-ulama yang mementingkan pembersihan jiwa, yang mementingkan ma'rifatullah, yang mementingkan zikrullah. Ulama-ulama yang mementingkan pembersihan jiwa ini, madrasah-madrasah ini, wajib untuk kita sama-sama dengan mereka bekerjasama, tolong menolong secara bersama-sama ukhuwah lillah fillah. Kenapa? Kerana mereka lah orang-orang yang tidak akan dibeli, yang tidak mampu dibeli oleh dunia. Dunia tidak akan mampu membeli jiwa yang bersih. Maka kita carilah jiwa-jiwa yang bersih di sekitar kita. Buat hubungan dengan mereka, ta'aruf, bina ukhuwah dengan mereka sekadar yang kita mampu. Kerana akan sampai satu waktu nanti kita akan berhadapan dengan serangan yang luar biasa. Disebut dalam bahasa Global Summit, disebut final frontier. Disebut final frontier. Saya tengok final frontier ni maknanya Malhamah Kubra ni. Ini bukan main-main. Disebut. Dan ni bukan lagi konspirasi. Dah terbukti dah. Dulu sebut digital currency lah, digital ID lah. Orang Kristian kata mark of the beast, kan? Ni semua konspirasi. Nak buat dah. Nak buat dah. Setengah tempat dah buat dah pun digital currency ni. Dah buat dah pun digital ID. Dah buat dah setengah tempat. Jadi kita nak kena bersatu bersama-sama. Saya menyuruh pada tuan-tuan perempuan, berlapang dada lah. Kalau kita ada maknanya perasaan rasa tak sama lah, saya kumpulan A, dia kumpulan B, kita buanglah perbezaan. Perbezaan tu kita buang. Termasuklah semua pertubuhan, termasuk pertubuhan politik. Pertubuhan politik, saya tak mahu sebut politik, tapi saya sebut sini, kan, orang-orang yang menyokong politik, orang yang memimpin, yang memimpin politik ni, kita nak buat apa susah sikit lah. Sebab dia dah ada siasah dia, kan, dia ada siasah dia, susah. Tapi kita cuba baik jugalah. Tapi yang mengikut, kita tak kira siapa, kita tahu. Umat Islam sudah sampai satu peringkat ketika kita kena bersama.
sebelum panggilan antarabangsa untuk kita bersama. Sekarang kita kena latih dulu untuk bersama, bersatu hati, baik sangka semua sekali. Kenapa? Kerana rahmat Allah, barakah Allah bersama dengan orang yang menjaga iman, yang berislam dia, dan yang menjaga ukhuwah dan bergerak bersama-sama. Jadi sebab itulah kita minta supaya kita sama-sama, insya-Allah kita akan bincang benda ni dengan lebih detail pada satu masa nanti berkenaan apa yang mereka plan. Tapi daripada apa yang saya tengok, Global Summit yang baru-baru ni menunjukkan mereka bersedia untuk malhamah kubra. Mereka bersedia untuk final frontier. Kalau orang putih panggil Christian Armageddon. Dia dah bersedia. Dia are prepare for that. Tengok satu-satu perkataan-perkataan dia tu. Ke situ sebenarnya. Kita yang ada kat sini mungkin kita masih lagi berrelax-relax. Sebab itulah tuan-tuan puan, saya sebut awal tadi, kita pastikan hati kita dalam bulan Ramadan sentiasa tertingkat imannya. Iman kita tertingkat, takwa kita tertingkat, warak kita tertingkat. Kalau puasa tu jangan puasa syariat aja, puasa juga tarikat, puasa juga hakikat. Apa maksud puasa syariat? Puasa syariat ni contohnya kita tak makan, tak minum, itu puasa syariat contoh. Puasa tarikat, hati kita menjauhi dosa. Fizikal kita menjauhi dosa. Itu puasa tarikat. Puasa hakikat apa? Puasa hakikat, hati itu tidak terputus daripada nak kenal Allah. Tak terputus daripada nak mengisbatkan, menetapkan perbuatan Allah, sifat Allah, nama Allah, zat Allah, nak mentauhidkan Allah, nak kenal Allah. Itu puasa hakikat. Sentiasa hati kita tidak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena laksanakan. Sembahyang pun sama juga. Sembahyang syariat apa? Kita laksanakan 13 rukun. Contohnya rukun sembahyang, baca Fatihah, takbir dan sebagainya, takbiratul ihram dan sembahyang, rukun sembahyang 13 Itu syariat. Yang tarikat apa? Dalam sembahyang kita membuang perkara-perkara yang syirik. Dalam sembahyang kita membina rasa ta'zim, mengagungkan Allah. Dalam sembahyang kita membina rasa rendah diri pada Allah. Ini tarikat hati kita, pemikiran kita benar-benar fokus pada Allah, khusyuk. Menjaga khusyuk itu adalah tarikah, menjaga khusyuk. Dan dalam sembahyang apabila kita benar-benar mendekati Allah, mengenal Allah tadi, barulah kita sembahyang yang hakikat. Jadi sebenarnya tuan-tuan puan, dalam ibadah semua dia ada syariatnya, tarikatnya, hakikatnya. Ini bahasa kita lah, syariat, tarikat, hakikat. Jadi bila kita melaksanakan ketiga-tiga itu, insya-Allah kita akan mendapat mengenal Allah, ma'rifat yang sempurna. Perlahan-perlahan ke arah situlah. Tak semua orang dapat sempurna insya-Allah. Jadi dari situ kita bina ukhuwah pula. Kena ada perasaan tolong-menolong. Jadi insya-Allah itu kot untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, dosa kita. Tengok balik puasa kita ni, hati kita ni di mana, supaya hati kita ni benar-benar meningkat. So malam ni, bangun malam, saya minta pada tuan-tuan, puan-puan sekalian, terutamanya sahabat-sahabat Ansar, tolonglah bacakan, buatkan doa pula, solat hajat. Buat solat hajat 2 rakaat tiap-tiap malam buat. Kenapa? Kita dah semakin dekat dengan Al-Mageddon. Orang putih panggil Al-Mageddon, orang Islam panggil Al-Malhamah Al-Kubra. Dah semakin dekat, maknanya dah dekat sangat. So tiap-tiap malam minta solat hajat. Yang pertama, ya Allah, selamatkan aku dan sahabat-sahabat aku, keluarga aku, supaya terlepas daripada fitnah-fitnah yang berat. Yang kedua, ya Allah, Kau berilah kekuatan kepada kami untuk berhadapan dengan musibah-musibah yang ada. Jadi tiap-tiap malam tambah 2 rakaat buat solat hajat. Maksudnya solat hajat ni bukan untuk hajat kita tau. Untuk hajat kita dah biasa kita buat. Untuk hajat sahabat-sahabat kita, kita minta
doa untuk sahabat-sahabat kita. Kalau boleh sebut nama seorang-seorang lagi bagus. Maknanya sahabat saya di Johor, sahabat saya di Pahang, sahabat saya di Terengganu, sahabat saya di Kelantan, yang sekarang ni sedang disihir, yang sekarang ni sedang berhadapan dengan kesusahan, yang sekarang sedang berhadapan dengan masalah ekonomi, yang sekarang saya berhadapan, ya Allah selamatkanlah mereka semua, ya Allah. Buat solat 2 rakaat untuk sahabat-sahabat kita, untuk jamaah, untuk umat. Bukan solat hajat untuk kita. Solat untuk hajat kita buat dah. Itu buat juga. Ini amalan-amalan untuk dekat dengan Malhamah Kubra. Kita kena doa untuk sahabat-sahabat kita. Ummah buat. Maka apa barakah dia? Barakah dia insya-Allah, mudah-mudahan kita akan jadi asbab kepada balak yang sepatutnya turun di tempat kita. Allah angkat balak tu dengan sebab kita buat hajat, doa untuk sahabat-sahabat kita. Kita menjadi asbab, mudah-mudahan Allah menjadikan asbab untuk kita menjadi sebab balak diangkat. Sepatutnya banjir, Allah jadi tak banjir. Sepatutnya tanah runtuh, jadi tak runtuh tanahnya. Keliling banjir, keliling tanah runtuh, tsunami datang, keliling ada taufan. Tapi oleh kerana kita buat solat hajat, minta Allah, ya Allah ampunkanlah dosa sahabat-sahabat aku, umat ini, ya Allah tolonglah mereka dalam musibah. Maka kalau kita niatkan untuk sahabat-sahabat kita, sekalian muslimin muslimat yang ada, maka bayangkan kalau setiap seorang 50 malaikat akan berdoa untuk kita sebagai balasan daripada Allah. Bayangkanlah kalau 1000 orang berapa, 10,000 orang berapa. Maknanya dia akan menjadi asbab balak diangkat oleh Allah. Maka mulai daripada malam ini, kita latih diri kita, bukan hanya sekadar kita solat hajat untuk diri kita, tapi kita solat hajat untuk sahabat-sahabat kita. Inilah amalan tuan-tuan guru. Inilah amalan para duat. Inilah amalan mereka yang memimpin saf kepimpinan. Sebab kita akan berada dalam final frontier, dipanggil. Mereka panggil final frontier, kita panggil Malhamah Kubra. Bimbang kita tak lepas. Maka kita doakan untuk sahabat-sahabat kita. Jadi mudah-mudahan bila kita cuba memperbaiki diri kita, menjaga ukhuwah kita, doakan pula untuk sahabat-sahabat kita yang dilanda dengan sihir, dilanda dengan musibah, dilanda dengan macam-macam tadi. Mudah-mudahan Allah akan berkati dan Allah akan berikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah bila kita ditimpa musibah yang akan datang. Sekarang kita mungkin tak ada musibah lagi, tapi akan datang. Bila kita timpa musibah, Allah akan adakan orang yang mendoakan kita. Akan ada orang yang mendoakan kita, insya-Allah. Bila kita sentiasa mendoakan orang lain kerana Allah. Kita doakan tak payah minta duit-duit kan. Hari ni ada majlis kan. Siapa nak baca Fatihah untuk maknya, ayahnya, siapa ya, kena sumbang RM10 satu nama. Saya minta maaf, no? Saya tegur sikit. Sumbangan RM10 satu nama. Tahlil. Kalau boleh kita jangan elakkanlah. Kerana apa? Kerana kita bimbang yang kita dapat dunia. Walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik, kadang-kadang kita minta. Kalau orang tu nak bagi, bagilah. Tapi jangan minta. Sebab orang yang mendoakan untuk orang lain, dia lebih tinggi daripada orang yang didoakan. Orang yang mendoakan ni tangannya ke atas, dia doakan untuk si mati, doakan untuk keluarga kawan-kawan dia. Tiba-tiba minta RM10 satu nama, kita merendahkan diri kita, duduk kat bawah minta RM10. Satu nama RM10. Dapatlah kat madrasah tu RM1,000 agaknya. Tapi kita merendahkan. Jangan. Saya cadangkan, jangan. Kalau orang nak bagi, tak apa, ambil. Orang nak bagi, ambil. Tapi jangan minta. Sebab minta tu tangan di bawah. Maka doa kita jadi orang yang ke atas ni, dia di bawah, doa dia kurang mustajab lah. Patutnya ke atas, jadi ke bawah. Kita buat kerana Allah. Kalau orang tu nak bagi RM10 ke RM100 ke, tak apalah. Tapi jangan minta. Minta ni kan, kita merendahkan darjat kita di sisi Allah. Sebab tu jangan minta. Penceramah-penceramah pun sama. Saya tahu penceramah yang dengar ni. Penceramah kalau nak pergi kuliah kan,
Kena saya driver je kena ada seorang, minyak kereta lagi, tol lagi, semua duduk pun tak boleh duduk rumah-rumah biasa macam ini ni. Kena duduk hotel 5 star. Besok saya nak kena travelling pula, nanti kan penat. Kurang-kurang berapa Ustaz? Kurang-kurang 10,000 macam itu. Ustaz yang memberi ceramah tu patutnya hello. Habis kacau. Terus tak keluar. Bateri habis dah. Boleh kena lagi? Dia nak suruh berhenti tu kan. Bila tersentuh tegur Ustaz kena berhenti je. Tak apalah, dengar sikit lagi. Kan? Ustaz tu yang jalan ni ada. Jalan ni. Sini dengar. Jadi ustaz tu yang asalnya dia memberi ceramah, dia dapat apa? Dia dapat kedudukan yang tinggi sebagai pendakwah. Ambil tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia minta, dia dah rendahkan diri dia. Sebab tu ustaz jangan minta. Kalau orang nak bagi, bagilah. Habis macam mana nak sebab madrasah saya? Jangan gantung pada ceramah. Jangan bergantung kepada derma orang. Bergantunglah pada Allah. Hari ni kita bergantung pada derma, bergantung pada dana. Sebab tu Islam tak meningkat. Hina di sisi manusia pun hina. Kita bergantung dengan makhluk. Jangan bergantung dengan makhluk. Bergantung dengan Allah. Dah pandai buat madrasah, minta ke Allah lah pula duit. Mintalah Allah dana, jangan minta kat manusia. Datanglah manusia nanti bagi. Jadi jangan kita tersilap lah. Minta maaf lah. Saya tegur sikit sebab kita nak perang Malhamah kubra ni. Kita kena bangkitkan kemuliaan umat semula. Jangan bergantung dengan makhluk, bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Saya minta maaf andai kata ada yang saya sebut tak kena ke mana-mana. Saya tak berniatlah untuk nak cakap pasal siapa-siapa. Tapi sebenarnya ini sekadar pandangan. So banyakkan doa insya-Allah buat solat hajat untuk sahabat-sahabat kita. Kalau boleh, kalau kita tahu siapa nama dia, sebut nama dia. Dalam doa lah lepas solat tu, angkat tangan doa. Kita baca doa rabita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad samat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Wasikallahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha rasyati fi sabilik ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr